Okay, insyaAllah Ustaz boleh live? Boleh mula? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yuqarribuna ilayka ya arhamar rahimin. Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna wa ya mufahhima subhana fahimna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina shiratal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin yakhsha wa min qalbin la yakhsha min nafsin la tashba' min da'watin la yusma' amma ba'. Alhamdulillah, pada malam ni kita diberi kesempatan sekali lagi untuk kita bertemu dan menyambung perbahasan kita, okey, halaqah kita untuk huraian hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi kita dah selesai minggu lepas membahaskan sampai hadis nombor 2, habis hadis nombor 2. Okey. Jadi malam ni insya-Allah kita akan masuk pada hadis nombor 3. Tuan-tuan nak share screen dulu. Boleh share screen kan? Okey. Okey, nak share screen dulu, nampak Okey. Jadi hadis nombor 3 ni diberi tajuk Arkanul Islam. Okey, diberi tajuk oleh muhakkik kitab lah, bukan Imam Nawawi sendiri Sebab Imam Nawawi tak bagi tajuk hadis ni. Jadi hadis yang ketiga ni an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khams syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Terjemahannya An Abi Abdurrahman, bukan Indah, ini salah An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 pilar. Ini bahasa Indonesia lah, pilar. Okey, 5 kita boleh cakap tiang utama. Okey, tiang utama. Syahadati an la ilaha illallah, persaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu Rasulullah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, melaksanakan ibadah haji dan berpuasa Ramadan. Okey. Jadi hadis ni hadis yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi SAW yang masyhur lah, namanya Abdullah bin Umar. Jadi kita sebutkan sedikit sebanyak tentang biografi Abdullah bin Umar ni. Pada hadis yang sebelum ni, 2 hadis sebelum ni, hadis tersebut diriwayatkan oleh ayahnya, iaitu Umar bin Al-Khattab. Okey, jadi hadis yang ketiga ni diriwayatkan oleh anak pula. Okey, diriwayatkan oleh anak, iaitu Abdullah bin Umar, Abdullah. Dan Ibnu Umar ini kata para ulama kana min fuqaha'is sahabah wa muftihim wa zuhadihim. Di antara ulama yang digelar fuqaha, di antara fuqaha sahabat Nabi SAW. Maksudnya daripada ramai sahabat Nabi SAW ni, Ibnu Umar adalah dikategorikan sebagai yang antara yang faqih. Faqih ni bermaksud yang memahami agama dengan baik, menguasai ilmu dengan baik, mengetahui hukum hakam agama. Okay? So Ibnu Umar ni antara sahabat yang darjatnya dalam ilmu tinggi. Sebab apa? Sebab sahabat Nabi SAW ni dalam ilmu tak semua sama level. Okay, kita ada sahabat Nabi SAW yang dalam ilmu mereka sangat tinggi. Okay. Antaranya inilah 4 khalifah yang masyhur kan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dengan Sayyidina Ali, mereka 4 tu alim. Dan kita ada sahabat yang kadang-kadang mereka terkenal alim cuma ada pengkhususan dalam bidang. Contohnya Zaid bin Thabit, okay, terkenal sebagai pakar dalam bidang faraid. Contohnya
Muaz bin Jabal terkenal dalam isu halal dan haram. Hukum hakam fikal halal dan haram. So ada yang sahabat yang terkenal khusus dalam bidang, contohnya. Kalau Abu Hurairah radhiyallahu anhu terkenal sebagai rawiyatul Islam, maksudnya banyak meriwayatkan hadis. Okey, kepakarannya adalah hadis. Okey. Dan seterusnya. Okey, jadi setiap para sahabat Nabi SAW ni biasanya mereka ada pengkhususan, dan kita ada peringkat yang paling tinggi yang memang terkenal dengan keilmuan lah, macam Khalifah yang 4. Okey, dan Ibnu Umar ni kita boleh kata yang kategori kedua, yang terkenal dengan kefahaman ilmu yang tinggi, kefahaman ilmu yang mendalam dalam hukum hakam dan sebagainya. Dan Ibnu Umar ni adalah terkenal sebagai sahabat Nabi SAW juga yang zuhud. Sangat zuhud dan i'tazalal fitnah. Banyak menjauhkan diri daripada terlibat dalam perkara fitnah. Antaranya ialah apabila berlaku, kita cakap persingkataan di antara Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Bila berlaku persingkataan tersebut, Ibnu Umar di antara sahabat yang tidak mengambil pihak. Tidak pada pihak Sayyidina Muawiyah, tidak juga pada pihak Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma, kan. Jadi Ibnu Umar ni i'tazal al-fitnah, dia tak mau terlibat. Sebab dalam, kalau kita tengok biografi para sahabat ni, ada beberapa sahabat sahaja yang boleh dibilang dengan jari sebenarnya, yang mereka ni dianggap sebagai sahabat yang tak terlibat dalam persengketaan di antara Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Ibnu Umar antaranya. Dan Ibnu Umar ini dilahirkan sebelum Nabi SAW diutuskan sebagai Nabi setahun sebelum Nabi SAW diutuskan sebagai Nabi. Jadi kalau Nabi SAW diutuskan pada umur 40, jadi Ibnu Umar ni radhiyallahu anhuma lahir pada tahun 39 Hijrah. Wulida qabla al-bi'tsati bisanah. Aslama ma'a abihi bi Makkah wa huwa saghir. Masuk Islam bersama dengan ayahnya, iaitu Umar bin Al-Khattab, di Mekah dalam keadaan dia masih lagi kecil. Ibnu Umar ni. Dalam keadaan dia masih lagi muda dan kecil lah. Walam yashhad badran. Ibnu Umar tak sertai dalam perang Badar. Dan pada perang Uhud pula, wa kana umruhu ama Uhudin 14 sanah. Waktu perang Uhud umurnya 14 tahun ataupun 15 tahun, macam itulah. Dan Nabi SAW menganggap umur tersebut masih terlalu muda untuk join berjihad. Fastazgharahu sallallahu alaihi wasallam. Fastazgharahu ni maksudnya Nabi SAW anggap umur tu masih terlalu muda lagi. So Ibnu Umar mula join peperangan ini pada perang Khandaq. Thumma fi amil Khandaq balagha 15 sanah. Ibnu Umar pada tahun berlakunya perang Uhud umur 14, pada tahun berlakunya perang Khandaq capai umur 15, dan waktu tu dah boleh sertai perang. Fa ajazahu sallallahu alaihi wasallam. Thumma lam yatakhallaf ba'du an sariyatin min saraya Rasulullah SAW. Dan selepas tu tak pernahlah Ibnu Umar ni terlepas apa-apa pun ekspedisi yang melibatkan peperangan ni yang dicaturkan oleh Nabi SAW. Tak pernah terlepas. Ibnu Umar tak pernah terlepas selepas tahun Khandaq tu. Dan Ibnu Umar ni juga dipuji oleh Nabi SAW sebab Nabi SAW pernah kata kepada kakaknya Hafsah radhiyallahu anha, Nabi SAW kata kepada Hafsah, inna akhaki rajulun salihun law annahu yaqumul layl. Adik kamu ni lelaki yang soleh. InsyaAllah lah bagus, dia akan jadi lelaki yang bagus lah sekiranya dia tak tinggalkan solat malam. Jadi setelah mendengar kata-kata Nabi SAW ni, Ibnu Umar tak pernah tinggal solat malam. Falam yatruk qiyamahu ba'd. Setelah itu beliau tak pernah tinggal solat malam. Hadis tu ada dalam Sahih Bukhari, hadis yang pujian Nabi SAW kepada Ibnu Umar. Dan banyaklah tentang fadilat Ibnu Umar ni, banyak sangat, kita ringkaskan. Dikatakan bahawa Ibnu Umar ni melakukan haji sebanyak 60 kali. Qil hajja sittina hajjah. Melakukan 60 kali haji. Wa'tamara alfa umrah. 1000 kali berumrah. 1000 kali berumrah.
Wa hamala ala alfi farsin fi sabilillah ta'ala, dan berjihad naik 1000 kuda. Maksudnya banyaklah kuda yang digunakan untuk berjihad, mati dalam perang, beli baru mati dalam perang, beli baru mati dalam perang. 1000 alfa fars. Okay, alfa farasin. Faras. Okay, dengan fathur ra, alfa farasin. Meninggal pada tahun 86 sanah. Meninggal pada umur 86 tahun. Okay, mata an 86 sanah, pada umur 86 tahun. Pada tahun sanata 73. Okay, 73 pada tahun 73 Hijrah. Okay, 73 Hijrah. Jadi meninggal pada tahun 73 Hijrah dalam keadaan umur beliau ketika meninggal itu 86 tahun. Wa afta fil Islam sittina sanah. Jadi pernah memberi fatwa. Okay, memberi fatwa untuk tempoh 60 tahun. Jadi kalau umur Ibnu Umar 86 bila wafat, jadi sejak umur Ibnu Umar 26 tahun sehinggalah beliau wafat, beliau memberi fatwa. Jadi umur 26 ni muda lah. Okay, umur 26 dah boleh bagi fatwa dah. Okay, meninggal pada tahun 73 Hijrah di Mekah. Dan dianggap mati syahid. Okay, sebab ada kisahlah di antara Hajjaj dengan beliau. Katanya Hajjaj ni salah seorang daripada askar dia tergesekkan, kita cakap lembing dekat badan Ibnu Umar ni, dan lembing tu beracun. Kemudian Ibnu Umar mati disebabkan racun tersebut. Okay, itulah secara ringkasnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi Ibnu Umar riwayatkan hadis ketiga ni, hadis yang dipanggil sebagai hadis yang menceritakan tentang rukun-rukun Islam ni lah. Di mana 5 ni dah disebutkan dah pada hadis sebelum ni, pada hadis Jibril, betul tak? 5 ni dah disebutkan pada hadis Jibril. Cuma kita nak sentuh beberapa poin lah. Okay, apa yang kita boleh tambah. Pertama, 5 ni dipanggil juga sebagai mabani al-Islam. Binaan-binaan Islam. Bongkah binaan Islam. Okay, selain dipanggil sebagai arkan, dipanggil juga sebagai mabani. Binaan Islam. Umpama setiap satu ni binaan lah. Okay, ataupun tiang kepada binaan. Di mana kalau satu runtuh, dia jadi bermasalah. Tapi satu runtuh kalau yang lain ada, okey. Satu runtuh kalau yang lain ada, okey. Cuma kalau semua runtuh, tak jadi Islam dah dia. Itu satu. Kedua, kita ada rukun yang paling penting, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah. Itu yang pertama dan yang paling penting. Di mana ulama akidah membahaskan isu dengan mengucapkan 2 kalimah syahadah ni, sabitnya Islam seseorang. Okey. Menjadi ijma' di kalangan para ulama, mengucap 2 kalimah syahadah ni adalah syarat untuk orang tu dihukumkan sebagai Islam. Okey. Dan bila dia ucap 2 kalimah syahadah, dia akan dihukumkan sebagai seorang Muslim yang ada aslul iman. Ada asal kepada iman. Dia mungkin tak ada kesempurnaan iman lagi. Okay, sebab dia tak pernah solat, tak pernah sedekah lagi kan. Dia baru masuk Islam. Dia mungkin tak ada iman yang wajib lagi. Iman yang wajib ni apa? Kena meninggalkan minum arak, meninggalkan zina, melakukan solat 5 waktu. Itu iman yang wajib. Tapi cukup dia ucap 2 kalimah syahadah, dia ada iman yang asal. Dipanggil aslul iman. Aslul iman. Jadi siapa yang mengucap 2 kalimah syahadah, bila dia dapat aslul iman ini, dia dah dimasuk dalam lingkungan orang-orang Islam ini, dia kena lakukan arkanul iman. Rukun-rukun iman setelah tu, wajibatul iman setelah tu untuk kekal dalam keislamannya. Okey, dan itu ada perinciannya dalam ilmu akidah lah. Apa rukun-rukun iman yang dia wajib buat ni? Contohnya, dia wajib tinggalkan menyembah selain daripada Allah. Okay, lepas dah mengucap 2 kalimah syahadah, antara perkara wajib dia kena buat adalah tinggalkan sembahan selain daripada Allah. Sebab kalau dia dah ucap 2 kalimah syahadah, tiba-tiba disembah selain daripada Allah balik, terbatal lah syahadahnya, faham? So dia kena buat perkara-perkara yang wajib. Tinggalkan sembahan selain daripada Allah contohnya. Kemudian iltizam melakukan solat. Okay, sebab menjadi pandangan yang kuat di kalangan jumhur ahli sunnah. Jumhur ahli sunnah walaupun tak nafi ada khilaf, okay, tapi di kalangan ramai juga di kalangan ahli sunnah bahawa melakukan solat itu dan tidak meninggalkan solat secara total, solat wajib ni secara kullian, tak meninggalkan solat wajib secara total itu menjadi syarat kepada keislaman seseorang. Okay. Jadi kalau orang tu meninggalkan solat 5 waktu kullian, tak buat langsung, bukan tinggal 1 waktu, 2 waktu, 3, 5, 6, tak buat langsung. Waktu tu
mengikut pandangan yang ramai daripada ulama ahli sunnah, bahkan dinukilkan ijma' bahawa itu adalah pandangan para sahabat. Ijma' daripada kalangan para sahabat dinukilkan oleh ramai ulama, oleh Ibn Qayyim, oleh Muhammad bin Nasr al-Marwazi dan sebagainya. Maka kalau waktu tu dah ucap 2 kalimah syahadah pun tapi tak pernah solat langsung, mengikut pandangan ramai daripada ahli sunnah, dia akan keluar daripada Islam juga. Okay. Walaupun kita tak nafi ada pandangan lain seperti mana yang Imam An-Nawawi juga nukilkan, kalau tinggal solat secara total pun tak keluar daripada Islam lagi. Okay, ada khilaf lah. Khilaf tu maklum sebenarnya. Khilaf tu maklum. So ini tentang perbahasan mabanil Islam. Dan yang paling kritikal kita cakap syahadah, dan yang kedua solat. Selain daripada tu ada khilaf yang kuat bahawa tinggalnya menyebabkan keluar Islam ke tak. Okay. Sebagai contoh, kalau tinggalkan zakat semata-mata, tinggalkan haji semata-mata, tinggalkan puasa semata-mata, mengikut ramai ulama ahli sunnah, maka itu tak cukup untuk buat orang tu keluar Islam. Kalau dia tinggal bukan sebab dia mengingkari kefarduan, tapi tinggal sebab malas, tinggal sebab rasa berat nak buat, tinggal sebab sayang duit. Okay. Kalau puasa tu tinggal sebab susah, sebab suka sangat makan contohnya. Okay. Yang tu khilafnya kuat, bahawa khilafnya kuat dan pandangan yang kuatnya insya-Allah dia tidak mengeluarkan daripada Islam. Adapun pada isu solat ni ada khilaf yang makruf. Ramai juga yang kata boleh keluar daripada Islam. Bahkan dinukilkan ijma' bahawa itulah pandangan para sahabat keseluruhannya. Okay, dinukilkan ijma' daripada para sahabat keseluruhannya. Jadi untuk selamat jangan tinggal lah. Okay, khurujan minal khilaf, nak keluar daripada khilaf jangan tinggal langsung lah. Okay, jangan tinggal langsung. Dan dalam hadis ni kalau kita perhati juga Nabi SAW sebutkan wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Didahulukan haji kemudian puasa. Jadi para ulama membicarakan tentang isu ni lah, kenapa didahulukan haji. Okay, kemudian baru puasa. Dan ulama kita berikan 2 jawapan. Okay, berikan 2 jawapan. Pertama, sebenarnya ada riwayat lain yang mendahulukan puasa daripada haji, daripada Ibnu Umar juga. So dalam riwayat yang lagi satu, wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Jadi datang dengan tertib yang haji sebagai last, itu pada riwayat lain. Okay, jadi sebenarnya depan ke belakang tak ada masalah sebab dua-dua riwayat ada. Okay, at-taqdim wa at-ta'khir, depan atau belakangnya haji ni, haji datang sebelum puasa ke ataupun haji datang selepas puasa ke, dua-dua riwayat ada. Dua-duanya sahih. So tak ada masalah. Kedua, okay, dia ada perbahasan dalam ilmu bahasa Arab lah, iaitu huruf waw ni dia tak memberi faedah tertib. Jadi kalau didahulukan haji sekalipun tak bermaksud haji itu didahulukan atas puasa dari sudut contohnya zaman kefarduan. Sebab haji datang selepas puasa. Puasa tahun kedua, haji tahun ke-6 macam tu kan, 6, 7 macam tu. Okay. So haji datang selepas puasa. Tapi kita cakap huruf waw dekat sini tak bagi faedah tertib pun. Jadi kalau orang argue kata wa hajjil bait wa shaumi Ramadan menunjukkan bahawa seolah haji datang sebelum puasa, kita kata wa dekat sini wa hajjil bait wa shaumi Ramadan, huruf waw dekat sini tidak memberi faedah tertib. Tidak memberi faedah tertib tu maksudnya sebenarnya seolah macam bila Nabi SAW kata wa hajjil bait wa shaumi Ramadan, itu sama dengan kalau Nabi SAW sebut wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Tak ada beza. Okay, sebab huruf waw ni tidak memberi faedah tertib. So itu tentang hadis yang nombor 3 ni lah, sedikit sebanyak. Kemudian hadis yang nombor 4, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni 40 yawman. Okay, kita baca teks Arab dulu bawah ni. Okay, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman, tanpa perkataan nutfah. Tanpa perkataan nutfah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dalam buku hadis 40, tuan-tuan dan puan-puan, dekat matan hadis tu ada perkataan nutfah, fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Perkataan nutfah tu boleh tambah atau boleh highlight ataupun garis merah bawah dia bahawa itu tak ada. Lafaz tu tak ada. Tiada pada matan hadis 40 ni, bahkan tiada dalam Sahih Bukhari dan Muslim pun. Ya, tiada lafaz tu dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan tiada pada matan ni. Sebahagian ulama istilahkan lafaz tu sebagai lafaz muzlaq.
Lafaz muzlaq, bukan mudraj. Mudraj tu sahabat tambah kalau kita belajar ilmu hadis kan. Mudraj ni sahabat tambah. Muzlaq ni memang tak ada langsung, tiba-tiba mai. Itu antara istilah yang dipakai oleh ulama yang masyhur lah, namanya Syekh Saleh Al-Utsaimin. So tambahan nutfah tu muzlaq. Sebenarnya tak ada pun. Okay, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Tanpa perkataan nutfah. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. Okay. Terjemahannya daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, sedang beliau itu orang yang jujur dan terpercaya. Wa huwa as-sadiqul masduq. Jujur dan terpercaya, yang dipercayai. Al-masduq ini yang dipercayai. Sesungguhnya tiap-tiap kali kalian dikumpulkan ciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari. Berupa nutfah tu tambahan Ni berupa nutfah ni tambahan. Tak ada pun dalam matan hadis tu sebenarnya. Lalu menjadi alaqah, segumpal darah selama itu pula. Lalu menjadi mudghah, segumpal daging selama itu pula. Kemudian Allah mengutuskan malaikat untuk meniupkan roh kepadanya dan mencatat 4 hal yang telah ditentukan. Yakni rezeki, ajal, amal, sengsara atau bahagia. Demi Allah, zat yang tiada Tuhan selain daripadanya, sesungguhnya setiap kalian ada yang beramal dengan amalan penghuni syurga hingga jarak antara dia dengan syurga hanya sehasta. Sehasta tu macam dia kata dari siku sampai hujung jari, macam ni lah. Ni sehasta kan. Lalu suratan takdir mendahuluinya sehingga ia beramal dengan amalan ahli neraka, maka ia pun masuk neraka. Ada juga di antara kalian yang beramal dengan amalan penghuni neraka hingga jarak antara dia dan neraka hanya sehasta. Lalu suratan takdir mendahuluinya sehingga ia beramal dengan amalan ahli syurga, maka ia pun masuk syurga. Okay, hadis ni hadis yang sangat penting. Okay, dan huraiannya sangat panjang. Kita cubalah sentuh setakat yang mampu. Okay. Jadi pertama, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi SAW Abdullah bin Mas'ud. Di mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kunyah beliau ialah Abu Abdurrahman. Sama dengan kunyah Ibnu Umar. Kita tengok hadis tadi, Ibnu Umar kunyahnya Abu Abdurrahman juga, sama. Kunyah ni apa? Kunyah ni yang Abu, Ummu kat depan, Ibnu, Bintu. Okay? Kalau kita nampak nama orang Arab ada Bintu, Ibnu kan, Abu, Ummu, tu kunyah lah tu. Itu penerangan mudah dan simple untuk kita faham. Okay? Itu kira kunyah. Okay? Jadi tentang biografi Ibnu Mas'ud kita sentuh, okay, apa yang setakat yang mampu. Okay. Aslama qadiman bi Makkah, masuk Islam dah kira antara yang awal masuk Islam di Makkah. Okay. Dalam kisahnya, ketika mana dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana beliau bertemu dengan Rasulullah SAW, dalam keadaan beliau waktu itu tengah mengembala kambing. Kambing milik Uqbah bin Abi Mu'aid. Kemudian Nabi SAW berkata kepadanya, wahai anak muda, kambing ni ada susu ke? Okay. Wahai anak muda, kambing ni ada susu ke? Ya ghulam hal min laban? Qala na'am. Ataupun kamu ada susu ke? So dia pun, Ibnu Mas'ud pun jawab ya. Walakinni mu'taman. Ada susu, akan tetapi aku ni diberi amanah untuk jaga kambing ni. Aku diberi amanah untuk mengembala dan jaga kambing ni. Kemudian Nabi SAW kata, fahal min syatin la yanzu alaiha al-fahl fa'atahu biha famasaha dara'aha fanazala labanun fahalabahu fi inabin
fi ina'in fashariba minhu wasaqa Aba Bakrin thumma qala lidh-dhr' iqlis faqallas. Okey. Jadi kisahnya tentang berjumpanya Nabi SAW dengan Ibnu Mas'ud ini. Bila Nabi SAW minta susu daripada Ibnu Mas'ud tak bagilah sebab kata beliau ni orang yang diberi amanah untuk jaga kambing tu. Kemudian Nabi SAW mintalah untuk bawakan kepada beliau kambing yang tengah ada yang ada susu ni. Kemudian Nabi SAW pun usap kambing tu. Okay, bila usap kambing tu susu jadi banyak, dan bila perah tu keluar banyaklah susu. Okay, keluar banyak susu sehingga lepas tu bolehlah untuk minum ramai orang. Nabi SAW minum, Ibnu Mas'ud minum dan juga Abu Bakar. Okay, itu tentang kisah yang awal pertemuan Ibnu Mas'ud dengan Nabi SAW. Dan Ibnu Mas'ud ni antara yang berhijrah ke Habsyah, kemudian ke Madinah dan menyaksikan perang Badar, Bai'atul Ridwan dan ke semua perang. Wal masyahid kullaha, ke semua perang. Kita boleh kata semua perang. Wa shalla ilal qiblatain, sempat untuk solat duduk kiblat. Menghadap Mekah sempat, Baitul Maqdis pun sempat. Okay, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukrimuhu wa yudnihi wa la yahjibuh. Nabi SAW biasa selalu memuliakan Ibnu Mas'ud ni. Okay, minta Ibnu Mas'ud untuk rapat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Okay. Falidzalika kana kathiral wuluj alaihi sallallahu alaihi wasallam wa yamshi amamahu wa ma'ah. Disebabkan itulah Ibnu Mas'ud ni banyak berada sekali dengan Nabi, jalan sekali dengan Nabi. Okay, depan Nabi ke ataupun bersama dengan Nabi, sentiasa ada dengan Nabi lah. Dan terkenal Ibnu Mas'ud ni beliau tukang untuk bawa selipar untuk Nabi SAW. Tu dia. Okay, tukang bawa selipar atau capal untuk Nabi SAW. Okay, gelarannya Sahibun Na'lain lah. Sahibun Na'lain ni orang yang tukang jaga capal atau selipar Nabi SAW. Okay, capal Nabi SAW ni perkara yang Masya Allah lah. Capal Nabi yang reality tu perkara yang ada kemuliaan padanya. Okay, berkat dengan zat Nabi. Adapun ukiran atau logo itu cerita lain. Kita tengah bincang tentang zat capal itu sendiri, yang original tu. Okay, zat capal itu sendiri dan zat Nabi itu sendiri SAW, tak ada khilaf lah pada zat Nabi ini memang mubarak. Ada keberkatan padanya kan. Dan membawa selipar atau capal untuk Nabi SAW itu satu kemuliaan. Okay. Kita tengah bincang tentang zat capal itu sendiri. Okay. Bukan capal yang orang buat model tiru capal tu ke ataupun logo ke. Itu tak samalah. Manakan sama kan? Manakan sama capal yang kita buat dengan tujuan nak jadikan model, nak tiru dengan capal yang original. Macam itulah. Jadi itu tentang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Okay, panjang juga. Ibnu Mas'ud ni pernah juga menjadi qadhi di Kufah pada zaman khilafah Umar bin Al-Khattab. Okay, pada zaman khilafah Umar bin Al-Khattab. Dan Ibnu Mas'ud ini wafat pada tahun 32 Hijrah. Pada umur 60 lebih tahun. Okay, 30 lebih tu yang pandangan yang kuatnya pada tahun 32 Hijrah. Okay, dalam keadaan umur beliau bila wafat itu 60 lebih. Okay, 60 lebih tahun. An bid'in wa sittina sanah. Bid'in wa sittin, 60 lebih lah. Mungkin 63, mungkin 64, 65, wallahu ta'ala alam. Jadi wafat agak awal pada tahun 32. 32 ni kira agak awal lah. Sebelum kewafatan Sayyidina Uthman lagi. Okay, tahun 32. Jadi Ibnu Mas'ud meriwayatkan hadis ni daripada Nabi SAW. Yang mana Nabi SAW ni orang yang jujur dan dipercayai. As-sadiqul masduq. Yang kita pun sedia maklum antara gelaran Nabi SAW ni Al-Amin. Yang amanah, yang orang percayalah kalau apa yang Nabi SAW bagi tahu. Okay? Jadi kata Nabi SAW, sesungguhnya salah seorang daripada kamu ini dikumpulkan penciptaannya di perut maknya 40 hari. Okay, 40 hari tanpa perkataan nutfah ni. Okay. 40 hari dan tafsiran ulama 40 hari dekat sini sebagai nutfah. Okay, 40 hari dalam sebagai inilah nutfah, okay, air mani. Kemudian summa yakunu alaqah. Alaqah ni segumpal darah. Mithla dhalik, maksudnya
40 hari seterusnya jadi segumpal darah. Thumma yakunu mudghah mithla dhalik. Jadi untuk tempoh yang sama 40 hari lepas tu pula jadi segumpal daging. Jadi totalnya 40, 80, 120. Okey. Ini pandangan yang masyhur lah. Thumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Kemudian diutuskan kepadanya malaikat dan malaikat tu akan tiupkan kepada yang ada dalam kandungan tu, bayi yang ada dalam kandungan ni sekarang roh. Kiranya dihidup lah lepas 120 hari. Ini pandangan yang masyhur di kalangan fuqaha dan jumhur ulama sebenarnya, iaitu 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah. Dan sebenarnya dalam isu riwayat tentang isu marhalah-marhalah penciptaan manusia ni, okay, dia ada banyak riwayat. Banyak riwayat yang ada perbezaan yang agak banyak. Okay, sebab ada riwayat lain dalam Sahih Muslim yang kata thumma yakunu alaqatan mithla dhalika wa fi dhalik. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalika wa fi dhalik. Apa tafsirannya? Okay, kita dikumpulkan dalam perut ibunya 40 hari menjadi air mani, kemudian menjadi segumpal darah pada tempoh yang sama. Dalam masa 40 hari itu pun akan jadi segumpal darah. Thumma yakunu mudghah, kemudian segumpal daging pada tempoh yang sama, 40 hari juga. Sebab ada riwayat yang kata mithla dhalika wa fi dhalik. Wa fi dhalik tu maksudnya wa fi dhalikal arba'in. Maksudnya dalam tempoh 40 hari itu juga boleh jadi. So ada riwayat yang kata sebenarnya dalam masa 40 hari je dia dah jadi nutfah, alaqah, mudghah. Dan kita ada riwayat dalam Sahih Muslim yang kata lepas hari ke-42, sintan wa arba'una laila, akan datang malaikat tiup roh. Ni dalam riwayat yang dibawa oleh Imam Nawawi ni, dia kata Nabi SAW sabda, orang ditiupkan roh tu setelah menjadi mudghah kan, yang mana ulama tafsir pada hari ke-120, lepas hari ke-120. Tapi dalam riwayat lain dalam Sahih Muslim, hari ke-42 dah ditiup. Diwakilkan kepadanya malaikat dah. Diwakilkan kepadanya malaikat. Dihantarkan kepadanya malaikat. Jadi para ulama kita khilaf yang panjang sebenarnya dalam isu tempoh ni. Dan sebahagian ulama moden mereka ada kaji hadis ni dengan kaitan sains, ijaz ilmi. Ada seorang ulama di Madinah, pensyarah di kuliah hadis lah, ada buku khas tentang ijaz ilmi ini, namanya Dr. Abdullah Al-Harithi. Okey, di mana Dr. Abdullah Al-Harithi ni Syekh Khana, okay, seorang pelajar di Madinah sekarang ni, tengah buat PhD, kata yang Syekh beliau ni Dr. Abdullah Harithi dalam tesis atau tentang dalam buku beliau tentang ijaz ilmi ni, beliau kata sains moden membuktikan riwayat yang kata 40 hari sahaja dah jadi nutfah, alaqah dan mudghah tu lebih kuat. 40 hari tu sahaja. Okey. Sebab ijaz ilmi sains moden membuktikan dalam masa 40 hari tu dia dah boleh jadi segumpal daging dah. Dia bukan ambil 120 hari nak jadi segumpal daging, 40 hari dah boleh. Itu menurut kajian yang Dr. Abdullah Al-Harithi tu buat, berdasarkan hadis dan juga sains. Seolah perubatan moden cenderung kepada riwayat yang ada dalam Sahih Muslim yang disebut tadi tu. Dan khilaf dalam penafsiran isu peringkat penciptaan manusia ni makruf. Okay, makruf di kalangan ulama. Wallahu ta'ala alam, nampak seolah yang kuat pandangan yang tadi itulah yang dikaji dalam ijaz ilmi. Walaupun kita tak nafikan jumhur ulama, jumhur fuqaha dulu bila bahas tentang isu ni, mereka kata 120 hari. Sebab itulah mereka duk kata dalam isu apa nama dia, menggugurkan janin ni, tak boleh gugurkan janin setelah 120. Sebab qat'i lepas 120 hari janin tu dah jadi nyawa, dia dah jadi manusia yang ada nyawa, yang ada roh dah. So haram bunuh manusia kan. So lepas 120 hari tak boleh dah. So kebanyakan fuqaha bila mereka kata tak boleh gugurkan janin lepas umur 120 tu, sebab mereka pegang tafsiran 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah, kemudian ditiup roh tu. Tapi kalau kita pakai pandangan yang kata berdasarkan ijaz ilmi itulah, yang kata 40 hari sahaja, maka tak bolehlah gugurkan baby tu sebelum boleh gugurkan sebelum 40 hari. 40 hari ke atas tak boleh dah. Kan? So pandangan tu pandangan yang tak sama dengan jumhur fuqaha sebenarnya. Tapi wallahu ta'ala alam, nampak macam ijaz ilmi sokong ke situ.
Okey, wallahu taala alam bisawab. So kita kena serahkan kepada yang lagi ahli lah. Mungkin ada yang memang bidang perubatan betul tahu, mereka mungkin lebih ahli. Dan dikatakan bahawa Syekh Syafi'iyah dekat Madinah, Syekh Ahmad Al-Maqrami, yang nukilkan daripada Syekh Hana ni juga. Beliau kata yang beliau Syekh Ahmad Al-Maqrami ni, Syekh Syafi'iyah dekat Madinah ni, beliau mula dah bagi fatwa berdasarkan kajian ijaz ilmi tadi tu. Bahawa ialah 40 hari ke atas tu pun dah tak boleh dah. Sebab tafsiran yang kata 40 hari ke atas tu pun dah ditiupkan roh. Dan 40 hari ke atas, 40 hari tu pun dah sempurna jadi bentuk macam baby dah. Okay, dah jadi nutfah, alaqah, mudghah, dah jadi bentuk baby. Wallahu ta'ala alam. Kita mungkin berhajatkan kepada lebih banyak kajian yang jelas ke apa. Ana pun tak sempat lah nak tengok kajian-kajian sains, jurnal perubatan ke apa. Ini hanya ana nak ceritakan tentang riwayat-riwayat yang pelbagai dalam isu marhalah penciptaan manusia ni. Supaya kita tahu dekat sana ada khilaf. Okay, walaupun yang masyhur, ana tak nafi, yang masyhurnya itulah 40 hari nutfah, 40 hari mudghah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah, itu masyhur. Dan fuqaha kita daripada dulu duk fatwa berdasarkan tafsiran yang masyhur tersebut. Okay, rahimahumullah jami'an. Itu tentang marhalah penciptaan manusia. Kemudian dihantarkan kepadanya malaikat, diutuskan kepadanya malaikat, fayanfukhu fihi ruh. Malaikat pun akan tiupkan roh padanya. Okay. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Dan diarahkan malaikat tu untuk dia tuliskan dan dia catatkan 4 perkara. Okay. 4 perkara. Dengan mencatatkan rezeki dia ni, bila dah ditiup roh ni, dicatatkan rezeki dia, dicatatkan ajal dia, dicatatkan amalan dia, dan dicatatkan adakah dia nanti ahli syurga, dia bahagia, ataupun dia ahli neraka, dia sengsara. Catatan ni catatan peribadi malaikat. Okay, dalam ilmu akidah, dalam perbahasan qada dan qadar, kita tahu yang ni perbahasan tentang suhuful malaikah ataupun sahaiful malaikah, iaitu catatan malaikat yang peribadi tentang takdir seseorang. Okay, ni bukan catatan kat Lauh Mahfuz, ni catatan peribadi malaikat. Okay, dalam catatan peribadi malaikat tu lah ada umur fulan jadi macam ni, rezeki yang dia akan dapat banyak ni, dia akan mati tahun ni, macam tu. Dan kalau kita belajar ilmu akidah juga, dalam bab qada dan qadar, kita akan tahulah catatan yang ada di tangan malaikat ni, dia tak muktamad. Yang catatan muktamad yang ada kat Lauh Mahfuz. Okay, berdasarkan tafsiran ayat Quran lah, yamhaqullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Ummul kitab ini Lauh Mahfuz. Itulah catatan paling utama. Yang tu tak berlaku penambahan atau pengurangan. Adapun catatan takdir yang ada pada malaikat ini, personal catatan malaikat tentang takdir, itu berlaku pengurangan dan penambahan. Okay? So yang 4 ni catatan peribadi malaikat. Fa wallahi alladhi la ilaha ghairuh. Demi Allah yang tiada Tuhan melainnya selain daripadanya. Sesungguhnya setiap daripada kalangan kamu, ada daripada kalangan kamu ini, inna ahadakum, ada daripada kalangan kamu ni yang beramal dengan amal ahli syurga, sehingga menjadi jaraknya di antara dia dengan syurga itu sejengkal sahaja. Sejengkal sahaja. Tapi ketetapan takdir mendahuluinya. Fayasbiqu alaihil kitab. Apa maksud fayasbiqu alaihil kitab? Kita tengok terjemahan. Dia terjemah apa? Kita tengok terjemahan dia kata apa. Ada yang beramal dengan ni. Suratan takdir mendahuluinya. Bolehlah. Okay? Suratan takdir mendahuluinya. Sebab Alkitab yang dimaksudkan dekat sini, pencatatan takdir orang itu di Lauh Mahfuz. Di Lauh Mahfuz. Okay? Macam mana pun orang tu, dia punya jalan hidup dia, takdir dia takkan lari daripada apa yang dah dicatat di Lauh Mahfuz. Itu maksud fayasbiqu alaihil kitab. Okay? Dia takkan lari daripada apa dalam Lauh Mahfuz. Jadi kalau dekat Lauh Mahfuz kata dia ni akan masuk neraka, dia jadi ahli neraka, walaupun dia amal macam amal ahli syurga, dia masuk neraka juga. Tu dia. So hadis ni menjadi kemusykilan sebenarnya, iskal. Sebab sebagai orang kata, macam mana ni, takkanlah orang ni duk amal ahli syurga kan. Tiba-tiba takdir kata dia akan lakukan satu amalan atau beberapa amalan ahli neraka, lepas tu terus masuk neraka. Fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Amal ahli neraka je terus masuk. Okey. Sebagai orang timbulkan kemusykilan, takkanlah
Kalau hidup 70 tahun, okay, 69 tahun hidup baik elok je, tiba-tiba bulan-bulan terakhir tu dia jahat, dia buat dosa, terus sebabkan tu dia masuk neraka. Okay. Nampak macam tu kemusykilan. Jadi sebenarnya ada hadis lain yang menjadi tafsiran kepada hadis ni lah. Hadis lain tu kata sebenarnya seorang daripada kamu tu beramal dengan amalan ahli syurga tu fima yabdulin nas. Inna ahadakum la ya'malu amali ahli jannah fima yabdulin nas. Apa yang zahir bagi pandangan manusia, seperti mana yang manusia nampak. Jadi manusia tengok dia ni, oh baguslah duk buat amal soleh lah, baguslah dia ni, baguslah fulan bin fulan, dia ni macam-macam lah kan orang puji. Maksudnya di mata manusia dia buat baik, tapi sebenarnya mungkin dia tak ikhlas, mungkin dia buat sebab riak, mungkin sebenarnya dia buat tu atas dasar nak dapat habuan lain, habuan dunia ke. Okay, dia buat tu untuk dia manipulasi orang, dapatkan kepercayaan orang, and then dia manipulasi orang tu. Wallahu ta'ala lah, kita tak tahulah. Yang penting setakat zahir manusia nampak macam amalan ahli syurga, tapi adalah kesalahan-kesalahan yang dia buat. Ataupun dia menyembunyikan dia punya kemunafikan dia, menyembunyikan kefasikan dia, menyembunyikan kezindikan dia, menyembunyikan kesyirikan dia, mana kita tahu? Kita tak tahu. Sebab itulah hadis lain tu tafsirkan sebagai fima yabdulin nas. Setakat apa yang manusia buat nampak macam ahli syurga lah. Jadi berdasarkan hadis lain, riwayat lain yang menjadi tafsiran ini, maka masuk akal lah bahawa memang setengah orang kita nampak dia buat amalan macam amalan ahli syurga secara zahirnya, tapi tengok-tengok dia boleh masuk neraka. Sebab apa? Sebab manusia ni mata pandangan dia yang zahir ni boleh nampak apa sahaja. Boleh nampak apa sangatlah. Kan mata kita boleh nampak apa sangatlah. Kita banyak terlepas benda gaib, betul tak? Kita tak tahu orang tu macam mana sebenarnya. Hatta orang yang kita kawan lama pun kita kadang-kadang tak kenal pun perangai sebenar dia. Sebab mata manusia ni apalah sangat. Okay? Apalah sangat mata manusia ni sehingga dia boleh tahu semua tentang orang tu. Okay? Mata manusia bukan macam tu. Jadi sebab tu hadis tu kata fima yabdulin nas. Dan perkara yang sama berlaku terbalik. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Okay, dan ada daripada kalangan kamu pula yang beramal dengan amalan ahli neraka. Tu dia. Fima yabrulin nas lah, nampak pada zahir mata manusia dia ni macam kaki duk buat dosa. Tapi kita tak tahu. Mungkin dia buat dosa tu dalam keadaan dia terpaksa. Okay, orang paksa dia, ugut ancam dengan nyawa contoh. Ataupun dia buat dosa tetapi hati dia tak redha, dia cuba taubat. Ataupun dia menyembunyikan amal-amal soleh lain yang kita tak tahu. Dan macam-macam lah. Yang itu mata zahir kita tak nampak. Fayasbiqu alaihil kitab, maka suratan takdir mendahuluinya. Okay, jadi takdir yang dah dicatat tu kata dia akan beramal dengan amal ahli syurga sebelum dia mati. Dan dia masuk syurga. Jadi hadis ini nak menekankan tentang satu, amalan itu bukan seperti mana yang kita nampak dengan mata kita. Amalan bukan seperti mana yang kita nampak dengan mata. Kita mungkin boleh hukum yang zahir, tapi yang batin hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Yang gaib Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Kan? Ikhlas. Allah sahaja yang tahu siapa ikhlas. Okay? Tak ada siapa boleh dakwa di ikhlas and then kita pun boleh yakin di ikhlas. Tak ada siapa. Okay, tak ada siapa. Itu pertama. Yang kedua, berdasarkan riwayat yang kata juga, riwayat Sahih Al-Bukhari kata al-a'mal bil khawatim. Amalan ini sebenarnya dinilaikan juga dengan penutupnya. Okay, al-a'mal bil khawatim ni dilihat juga amalan manusia ni dengan penutup. Okay. Kalau penutupnya baik, insya-Allah itu baik. Penutupnya tak elok, kita takut. Kita takut penutup tak elok ni, kita takutlah itu akan membuatkan orang tu terdedah dengan ancaman azab. Dan jadi eloklah dan sangat baguslah kita nak cuba cari husnul khatimah. Sebab tu orang nak cari husnul khatimah tu. Sebab kalau dapat husnul khatimah ataupun ada petanda husnul khatimah, dia adalah keserasian dengan makna hadis Nabi SAW tadi, al-amal bil khawatim tu. Amalan itu dinilai dengan penutupnya. Okay. Dinilai dengan penutupnya. Yang diambil kira ialah penutupnya macam mana. Cantik macam mana penutup dia. Kalau penutup tu tak cantik, penutup tu bermasalah, okay, amalan penutup ni bermasalah, risau. Kita risau.
Kan? Hatta benda ni dalam perkara dunia lah. Kalau orang tu presentation cantik, tiba-tiba kat penghujung presentation dia, di tengah present, kat penghujung presentation dia tu tiba-tiba dia salah banyak. Dia bagi impresi tak elok, betul tak? Berbanding dengan orang yang mungkin tengah-tengah presentation tu elok sikit, tapi dekat penghujung tu dia jadi elok pula, cantik pula. So bila habis tu impresi orang baik, betul tak? Macam presentation macam tu kan. Sama lah yang dimasukkan dekat sini. Okay, jadi orang yang kalau amalan penutup tu tak elok, kita risau, kita takut. Tapi kalau amalan penutupnya baik, ada petanda amalan tu baik, petanda dia mati dalam keadaan husnul khatimah, petanda. So alhamdulillah lah kalau macam tu. Dan hadis ni juga anda lupa nak sentuh tadi, dia bicara detail tentang isu qada dan qadar lah. Dia bicara detail tentang isu qada dan qadar. Sebab dia menceritakan tentang rezeki. Rezeki, makanan, minuman, pekerjaan kita, kehidupan kita, keluarga, okay, anak pinak lah apa semua ni. Hatta ilmu pun rezeki kan. Mendapat ilmu pun rezeki. Semuanya dah ditentukan. Semuanya dah dikadarkan. Semuanya dah ditentukan dan semuanya dah dikadarkan. Rezeki ini kesemuanya. Jadi bila kita dah ambil kota yang secukupnya, yang telah ditakdirkan, orang tu akan matilah. Setiap orang dia ada kota rezeki dia tersendiri. Okay? Kita tak tahu apa. Tapi setiap orang ni ada. Katakanlah Fulan bin Fulan, Allah tetapkan kota rezeki dia 10 juta ringgit. By the time sampai 10 juta ringgit, dah penuhi kota rezeki, dia matilah. Macam tu. Okay? So rezeki ni Allah dah tetap. Allah dah tetap. Cuma manusia, Islam bukan nak kata kita beriman dengan qada dan qadar ni mengajak kita jadi pemalas. Okay? Maksudnya, kalau kita dah tahu rezeki itu ditetapkan, kita tak risau. Tapi kita buat asbab dapat rezeki. Sebab untuk mendapat rezeki, pekerjaan, kita buatlah, kita carilah. Cuma kita tak risau. Bila berimannya kita dengan qada dan qadar, bukan isu amal tak amal. Cari pekerjaan, amalan itu kena. Okay? Beriman dengan kita dengan qada qadar ni isu risau tak risau. Percaya tak percaya dengan janji Allah. Itu dia. Ya, percaya tak percaya, risau tak risau. Kemudian ajal, samalah. Okay, ajal. Yang kematian ni sebenarnya kita tengok kita tengok sekarang ni hampir setiap hari. Setiap hari kita baca berita orang kena bunuh banyak. Betul tak? Yang saya rasa tuan-tuan dan puan-puan baca, kes macam-macam lah. Saya pun nak sentuh pun takut sensitif pula kan. Tapi kalau kita baca Allah yang ni tembak ni cocok lah apa, risau ajal. Dan kadang-kadang kita tengok kes orang yang mati tiba-tiba kan, accident macam CCTV dashcam. Sesaat je dekat dashcam, sesaat elok bawa motor, sesaat lagi dah mati tergolek dah. Okay? Dalam masa berapa saat je kita nampak elok dekat dashcam tu, rakaman-rakaman kadang-kadang orang share kan. Dalam masa berapa saat tu dah mati dah. So, kematian ni menakutkan. Dia bila kita perhati sangat menakutkan sebab dia satu realiti yang pasti, tapi manusia cuba cari jalan untuk lupa nak lupa dia. Tu dia. Kematian ni realiti yang paling pasti. Tak perlu kepada kajian, semua orang tahu secara konkret 100% dia akan mati. Tak perlu kita baca kajian pun, okay? Semua orang tahu. Tapi dalam melaksanakan kehidupan seharian dia, manusia macam kita ni cenderung untuk lupakan kematian. Cari jalan nak lupa sebab takut sangat. So kita cari jalan nak lupa, cari jalan untuk macam tak bagi perhatian tentang kematian ni sebab menakutkan. Sedangkan kita memang kena banyakkan tentang kematian, ingat tentang mati, seperti mana yang Nabi SAW suruh lah kan. Dalam riwayat Tirmizi, akthiru min zikri hazimil lazzat. Banyakkanlah daripada mengingati pemutus kelazatan, iaitu mati kan. Akthiru zikra hazimil lazzat atau akthiru min zikri hazimil lazzat, atau kama qala Nabi SAW. Okay, ana syak pada lafaz hadis tu. Nabi SAW suruh untuk kita mengingati pemutus kepada kelazatan, iaitu kematian. Kan. Tapi itulah yang manusia buat apa? Dia cenderung untuk buat lupa. Orang Arab kata taghaful. Taghaful ni buat lupa. Buat macam tak tahu. Buat tak ambil kisah. Sebab terlalu menakutkan. Itu dia. Amal kita. Amal soleh. Amal soleh pun Allah takdirkan.
Sebab itulah kalau kita faham dengan baik konsep qada dan qadar, kita tahu amal soleh hatta yang kita buat tu bukan sebab diri kita. Kalau kita baik, kita buat amal soleh, kita buat solat sunat lah, puasa sunat macam-macam, bukan sebab diri kita. Kita tak ada apa pun. Kita does not contribute anything sebenarnya. Allah yang taufikkan kita untuk beramal. Kan? Untuk beramal. Hatta mensyukuri nikmat, mensyukuri amal soleh itu, nak syukur pun Allah bagi taufik untuk kita syukur. Okay, jangan kita ingat dengan kita mensyukuri kita dah cukup hutang kita dengan Allah. Jangan kita ingat aku dah bersyukur dengan semua nikmat yang aku ada, kira langsailah hutang aku dengan Allah. Tak. Hatta syukur kita terhadap nikmat tu pun memerlukan kepada syukur yang lain. Faham tak? Syukur kita terhadap nikmat, kita rasa syukur. Syukur, siapa yang bagi taufik untuk kita rasa bersyukur? Allah juga. So syukur tu memerlukan kepada syukur. Itulah yang Imam Asy-Syafi'i sebut dekat mukadimah kitab beliau Ar-Risalah kan. Syukur kita terhadap nikmat tu perlu kepada syukur juga. Tu dia. Jadi amal soleh yang kita dok buat ni, kita memang kita kena faham lah, bukan disebabkan diri kita lah. Kita tak soleh pun. Kita ikutkan diri kita sendiri ni, kalau diserahkan kepada diri kita, dibiarkan kepada diri kita, Allah biarkan diri kita untuk pertanggungjawabkan diri kita sendiri, habislah kita, teruklah. Akan tetapi Allah yang bagi taufik, Allah bagi hidayah. Tu dia, Allah bagi taufik, Allah bagi hidayah, kita pun boleh buatlah lepas tu amal. Jadi orang yang dia riak ataupun dia rasa bagus, dia rasa ujub dengan amalan, orang yang tak faham konsep takdir. Sebab dia duk syok ingat amalan dia buat tu macam bagusnya aku, eloknya lah aku duk buat ni. Sebab dia duk ingat datang daripada diri dia lah. Faham tak? Sebab dia tak faham konsep takdir. Sedangkan kalau dia faham konsep takdir, hatta kebaikan yang dia buat Allah takdirkan, Allah bagi taufik. Dia tak boleh buat apa pun. Kalau Allah nak dia jadi jahat, dia jadi jahat. Kalau Allah nak orang yang sama ni tiba-tiba pada kaki solat jemaah tiba-tiba pergi kelab, boleh. Allah tukar sekelip mata. Orang yang kaki pergi solat jemaah tiba-tiba jadi kaki kelab, boleh. Jadi semuanya perlu kepada taufik. Semuanya taufik. Semuanya kurniaan semata-mata. Amal ibadah kita buat, kita baik, kita sihat, kita nikmat yang macam-macam kita dapat, kurniaan. Kurniaan. Kan? Setengah orang dia macam, aku hidup selesa, kau tengok rumah aku selesa, kereta aku selesa. Ini aku hasil aku punya peluh. Kan? Sweat and tears, setengah orang kata kan. Peluh dengan tangisan. Ada yang kata sweat and blood. Peluh dengan darah. Aku kerja sungguh-sungguh ni, tengok hidup selesa aku kerja sungguh-sungguh. Tak. Kalau kita kerja sungguh-sungguh pun Allah takdir rezeki kita sikit. Sikit juga. Okay? Kalau kita kerja main-main, kalau kita kerja biasa-biasa sambil lewa, kalau Allah takdirkan kita dapat banyak, contohnya minggu tu, bulan tu dapat banyak, kita dapat banyak juga. Hakikatnya semua Allah tentukan. Kita kena buat apa? Kita kena beramal, melakukan sebab, bekerja, dan kita kena tawakal. Tu je. Lepas dah amal, tawakal. Lepas dah amal, tawakal. Lakukan sebab, tawakal. Itu apa yang ahli sunnah kena tahu. Dia kena buat tu. Okay. Wa syaqiyun aw sa'id. Dan dia sengsara atau dia bahagia. Yang ni yang paling masalah tadi. Yang ni paling risau. Tu dia. Ni paling risau. Kalau settle rezeki, elok bagus. Rezeki banyak. Ajal elok. Mati pada umur yang orang tu rasa dia dah bersedia untuk mati. Bukan mati mengejut kan. Amal pun elok. Okay. Tapi tiba-tiba tak settle yang last. Tiba-tiba ditakdirkan dia menjadi orang yang syaqi atas sebab-sebab yang kita dah bahas tadilah kan. Ditakdirkan sebagai orang yang sengsara, masuk neraka mungkin atas dasar dosa yang dia buat. Dosa besar dia buat, dosa kecil yang berterusan dia buat, dia tak taubat. Ataupun kerana kesyirikan yang dia ada buat, syirik kecil yang dia ada buat, nifak yang dia ada buat. Okay. Apa-apalah kefasikan yang ada pada diri dia ke, jadi bila dia cop syaqi, bila dia cop sengsara, tu risau. Okay, itu yang paling risau. Adapun kalau dah dicop sa'id, orang yang bahagia nanti ke akhirat, tak ada apa nak risau dah lah. Okay, sebab akhirat ni dia isu infinity, isu selama-lamanya, betul tak?
Kalau orang tu, orang dah chop dia, engkau akan bahagia untuk infinity. Apa dia rasa? Tak rasa, dia rasa happy lah, betul tak? Bahagia untuk infinity. Orang bagi kat kita, nah, awak ada lesen untuk bahagia untuk infinity. Oh, lega lah. Berbanding kalau orang bagi kat kita, nah, awak ada lesen untuk sengsara infinity. Allah, habis. Kan? Kalau orang Islam, masuk neraka dulu, kena azab, seterusnya masuk syurga. Berapa lama masuk neraka? Kalau orang bagi kat kita, nah, ada kad, awak akan diazab dalam neraka untuk tempoh sekian-sekian. Katakanlah 1000 tahun. 1000 tahun. 1000 tahun. Siapa sanggup? Kan? Sehari pun tak sanggup, 1000 tahun. Syaqi juga tu, walaupun syaqi yang kita cakap skala, ada skala dia lah, maksudnya sementara je, pun siapa yang sanggup kan? So itu dia. Dan kenalah banyak kita doa untuk Allah sabitkan hati kita ni atas istiqamah atas agama ni kan. Orang yang iman dia hilang, orang yang nak murtad pun ada sekarang, heboh kan nak murtad. Masalah. Risau, kita risau. Kita pun tak boleh jamin kita ni stay atas Islam. Ada ulama yang masyhur hebat, tulis bantah Yahudi dan sebagainya kan. Hebat, pakar hadis, pakar macam-macam, murtad. Dipuji oleh ulama, ulama-ulama besar dekat Arab Saudi, dipuji oleh Imam Masjid Haram, murtad. Abdullah Al-Qasimi nama dia. Abdullah Al-Qasimi silap. Abdullah Al-Qasimi. Boleh cari, boleh tengok biografi. Hebatlah dulu duk tulis kitab, ulama puji, Imam Masjid Haram puji, murtad dia, murtad. Siapa yang boleh jamin kita istiqamah ni? Tak ada siapa. Memang kita kena doa daripada Allah untuk sabat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ataupun ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik kan. Kena doa macam tu banyak. Doa macam tu banyak. Isu istiqamah ni memang semata-mata kurniaan Allah bagi kepada siapa yang dia nak. Kurniaan yang Allah bagi kepada siapa yang dia nak. Itulah kata para ulama, istiqamah lagi hebat daripada 1000 karamah. Al-istiqamatu afdalu min 1000 karamah. Tu dia. Istiqamah tu sendiri lebih hebat daripada 1000 karamat. Orang ada keramat tu, keramat ni, karamah tu, karamah ni, takkan mampu menandingi orang yang dia ada istiqamah. Tu dia. Kita tak mampu menandingi. Okay? So itu penting. Itulah apa yang kita cakap sebagai menjiwai qada dan qadar. Perbahasan ilmiah qada qadar menarik, dan saya rasa tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum dah, kita dah mengaji akidah banyak, agak ada orang yang dah baca kitab akidah macam-macam. Tapi nak menjiwai dan nak memahami dengan baik apa kita belajar dalam akidah, itu cerita lain. Itu cerita lain. Bukan semua orang yang hebat akidah menguasai menjiwai akidah. Bukan semua orang yang pakar bab qada dan qadar menjiwai bab qada dan qadar. Bukan semua yang pakar bab iman beriman ataupun kuat imannya. Okey, bukan semua macam tu. Jadi itu semua semata-mata taufik daripada Allah Azza wa Jalla. Okey. So itulah dia apa yang kita mampu sentuh malam ni, sedikit sebanyak Anda minta maaf lah kalau ada apa-apa kesilapan atau kesalahan, kekurangan anda dalam huraian. Mungkin agak laju sikit ke apa ke, patut anda slowkan sikit kan, tapi sebab anda nak kejar habiskan 2 hadis ni. Okay, jadi kesimpulan yang anda boleh buat untuk elakkan apa-apa kekeliruan dalam hadis yang tentang bunyan Islam. Jadi untuk sabitnya Islam seseorang, ucap 2 kalimah syahadah, dapat asal Islam. Dan mengikut pandangan yang ramai, dia kena jaga solat lah. Jangan tinggal solat secara total. Okay. Untuk keluar daripada khilaf. Okay. Untuk keluar daripada khilaf, jagalah solat dengan baik. Kita tahu ada khilaf yang kata tinggal solat sengaja ni pun tak mengeluarkan daripada Islam. Tapi untuk keluar daripada khilaf tu, dan perbahasan ilmiahnya panjang kan, dengan nukilan ijma' yang macam-macam tu, kita keluarlah daripada khilaf, jaga solat. Ajak orang lain jaga solat. Jadikan solat tu benchmark. Solat kena jadi benchmark. Okay. Tinggal orang cakap yang mengeluarkan daripada Islam ni tinggal kulliyan, semua. Bukan tinggal 1-2 hari ni solat, esok tak solat, minggu ni solat, semua. So kita tak mau sampai tahap macam tu. Macam mana pun kita ada kawan, ada ahli keluarga ke, kena dakwah, kena ajak at least. Janganlah bagi dia ni orang yang tinggal solat kulliyan tu, total. Masuk Islam lama dah, Islam sejak kecil kadang-kadang tak pernah solat.
Waktu kecil je solat, tu tak solat langsung dah. Yang tu kita takut. Takut dia masuk daripada orang yang dibahaskan ulama tadi tu lah. Yang boleh mengeluarkan dia daripada Islam tu. Mengikut kaul yang ramai. Okay. Walaupun kita tak nafikan ada khilaf. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Boleh tulis dekat chat ke ataupun kat Facebook ke. Tak ada soalan Okay. So aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Yang baik itu daripada Allah. Lemah tersilap cakap tu daripada diri anda sendiri. Kalau ada tersalah maklumat, tersilap cakap tu daripada diri anda sendirilah kan. Anda terlupa ke, anda tersilap ke, biasalah manusia kan. Anda minta maaf lah kalau ada tersilap cakap, terlanjur kata ataupun tersalah bagi maklumat. Okay. Kalau ada, anda betulkan dalam kelas akan datang. Ataupun anda betulkan dekat status Facebook anda. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.